على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Ketua Blok, khususnya Ustaz-Ustaz, Asatizah, Ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, hidayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah diberkati Allah, dirahmati Allah, diredai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung bacaan muzakarah sama-sama kita berkongsi berkenaan dengan tauhid, akidah, dan kita jadikan kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah sebagai satu panduan kita bersama untuk sama-sama kita nak mencari ma'rifatullah. Tuan Ji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak cari, nak kenal lagi Allah Subhanahu wa taala, nak dekat lagi dengan Allah, nak belajar lagi tentang Tuhan Allah, satu zat yang kita yakini, yang kita imani, yang kita pegang kemah dalam hati. Mudah-mudahan Allah buka hati kita dan Allah tingkatkan, naikkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari akidah ni kan, akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai di pada perbincangan rukun iman. Rukun iman ya. Dan kita dah sebut habis dah. Hari ni masuk yang ke-6 lah. Rukun iman yang ke-6. Kita dah sebut dah beriman kepada Allah kan, para malaikat, kitab, rasul, hari kiamat kan Tuan Haji. Lepas tu last sekali beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, kata tuan kitab rahimahullah, ke-6 beriman dengan qadarnya.
baiknya dan jahatnya. Boleh beriman qada dan qadar yang keenam ni. Dan qada dan qadar ni kita nak faham sikitlah ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita nak faham macam mana berlakunya proses qada dan qadar, macam mana susunan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia berlaku setiap saat, tu aja. Kan? Setiap saat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Setiap detik ni kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala lah. Fi qabdatillah. Setiap saat berlaku qada dan qadar. Cuma kita nak faham kan, nak buka supaya kita faham sungguh qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka hati kita, campakkan dalam hati satu keimanan dah ada tu aja. Kita iman dah ada, keimanan, alhamdulillah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dah beriman, pegang kejak semua dalam hati kita. Daripada beriman kepada Allah sampailah rukun iman yang keenam kan. Cuma nak minta dengan Allah buka hati kita, Allah campak satu lagi nikmat, satu lagi anugerah. Orang kata keperasanan tu, perasan kan, ataupun keterasaan hati dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham kan tu Haji? Maksudnya apa? Maksudnya setiap apa berlaku, hati itu terasa yang ini adalah takdir qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kan. Setiap saat, setiap detik itu hati kita terasa ataupun perasan yang ini adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu ramai terhijab Haji. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita semualah, sama ada yang bercakap ataupun kita semua, kalaulah dalam hati kita tu dalam setiap detik dan saat kita boleh perasan qada dan qadar Allah tu, masya-Allah, tabarakallah, tu satu nikmat yang besar tu Haji. Bukan biasa-biasa tu kan orang soleh ni. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jumpa dengan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hanzalah ni jumpa kat tengah berjalan balik kan, dia ambil pasir, dia letak atas kepala. Ambil pasir letak kali, dia cakap apa? Dia kata telah munafik Sayyidina Hanzalah. Telah munafik Hanzalah. Lalu jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar tanya, Kenapa? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala dia kata, kami kalau berada dalam majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk tengah belajar dengan Nabi, masa tu ingat sungguh Tuhan, ingat sungguh Allah Subhanahu Wa Taala, hati terikat sungguh. Tapi bila balik ke rumah kan, jumpa anak, jumpa isteri, terkadang terlupa. Tu sahabat ni, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Maksudnya berlaku keadaan macam tu kepada para sahabat. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala dengar macam tu, menangis dia. Menangis, dan dia kata Abu Bakar pun dah munafik, dia kata. Masya-Allah. Teruklah kita tu Haji kan. Kita bukan setakat dengan keluarga tak ingat, duduk dalam surau pun tak ingat lagi kan. Masya-Allah. Kadang-kadang duduk dalam solat pun hati, maknanya hati tak adalah 100% kan, daripada awal takbir sampai salam tu kita ingat betul dengan Allah Subhanahu Taala. Tu keimanan umat akhir zaman lah tu Haji kan. Tu keimanan umat akhir zaman. Tapi kita tetap berusaha minta dengan Allah buka, biar setiap saat, setiap detik tu kalau boleh hati kita ni terasa. Kalau tuan guru pondok dulu, dia bagi tahu macam mana nak terjemahkan keimanan qada dan qadar, ataupun dia panggil satu lagi, kita akan masuk kalau sempat insya-Allah, bab ihsan ni, perasan dia kata. Tuan guru dulu dia kata perasan atau terasa hati. Kita perasan tak? Kita bukan perasan yang maksud kita ego tu, bukan tu. Maksudnya kita perasan yang qada dan qadar yang berlaku ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Sebab itulah dalam hadis Nabi ulang kan, kita sebut hari tu kan, bila Sayyidina Jibril alaihissalam tanya bab iman, Nabi SAW dia jawab beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, Rasul, hari kiamat. Bila sampai qada dan qadar, Nabi ulang balik kan, kita sebut kamu kena beriman kepada kalau yang sebelum ni dan ya, Allah dan malaikat dan kitab dan Rasul dan hari kiamat. Bila sampai qada dan qadar, Nabi ulang balik, kamu kena beriman kepada qada dan qadar. Sebab apa ulang? Para ulama sebut sebab ramai umat manusia terhijab iman dia. Terkadang dia tak ingat kan, tak ingat. Bila lama tak ingat, Allah uji, barulah kembali, baru ingat. Tu orang awam macam kita tu lagi kan. Allah lama tak ingat sangat, sibuk mungkin dengan keduniaan mungkin, ataupun mungkin dia tak mempelajari akidah ke, tak melalui pengalaman mempelajari akidah, tak memahami sungguh bab akidah tauhid, maka Allah uji sikit, demam sikit, baru ingat kan, demam tu baru ingat. Terkadang demam tu tak ingat lagi kan, demam ingat klinik lagi, ingat klinik, ingat ubat, itu tak salah. Cuma orang soleh dulu kita nak, bila setiap ujian tu dia ingat Allah tu, Allah dulu, takdir ni Allah dulu, barulah ikhtiar. Tu akidah tu Haji boleh ya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab itulah Nabi ulang, tu salah satu sebab dia. Dan kalau Allah beri rezeki keimanan yang dia boleh perasan, Masya Allah, tabarakallah, dia kena syukur sungguhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tengok macam mana proses nak sampai ke situ tu. Keenam, beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Nabi sebut antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Kamu kena beriman kepada qada dan qadar Allah, baik dan buruk. Baik dan buruk. Apa maksud dia? Maksud dia semua apa yang berlaku, sama ada benda perkara tu baik ataupun yang buruk, maksiat daripada Allah. Tu letak akidah sungguh. Tu pegang kemah sungguh. Sebab apa? Sebab ada golongan, ada puak lain, golongan lain yang kita sebut, yang biasa kita dengar, Mu'tazilah. Pernah dengar kan Tuan Haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati? Ada satu golongan ni, kalau dalam kitab akidah tauhid akan sebut golongan ni Mu'tazilah, ataupun dengan istilah yang lebih lama lagi, Qadariyah dia panggil. Dia berpahaman, puak ni berpahaman, yang baik sahaja boleh dinisbahkan kepada Allah. Yang baik saja kan, yang baik, ketaatan, takdir, duduk dalam majlis ilmu, yang ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, yang ni Allah beri taufik, keizinan daripada Allah Subhanahu. Baca Quran, zikir, tolong orang, yang tu saja. Tapi kejahatan, maksiat, dosa tak boleh nak sandar kepada Allah, kata puak ni, golongan ni Mu'tazilah Qadariyah. Sebab apa? Sebab tak beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kan, contoh saya bagi, contoh katalah maksiat apa sajalah, berzina ke, mencuri ke, minum arak ke, ataupun menipu ke, mengumpat kan. Kita tak boleh nak kata semua tu daripada Allah, kata puak-puak ni, golongan Mu'tazilah ni ataupun Qadariyah ni kan. Maksudnya bila berlaku penzinaan, waliyazubillah, ataupun berlaku dosa, berlaku mencuri, merompak ke, ataupun apa saja dosa, tak boleh nak kata yang ini juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak tuan? Kalau kita kata seolah kita dah jahat adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan tuan Haji? Gitu akidah. Betul ke Haji? Ini nak akidah yang kita belajar sebelum ni kan. Jadi jahat adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, salah pandangan tu. Salah. Satunya Nabi SAW sebut antu'mina bil qadari, kamu kena beriman kepada qada dan qadar, khairihi, baik dan buruk.
Ataupun dalam riwayat lain, hulwihi wa murnihi, sama ada manis ataupun pahit, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang manis, yang baik, yang kesenangan, kemewahan, rezeki, dapat anak kan, berjaya, itu daripada Allah. Yang pahit pun, yang susah, sedih, apa lagi, susah, sedih, kematian ke kan, ataupun apa saja, sakit, yang tu dari Allah juga kan? Ataupun perbuatan baik, ketaatan dari Allah, dosa pun dari. Salah dekat mana tuan ni? Salah dekat mana? Kalau kita tak boleh sandar. Salah kat mana? Salah dia, silap dia, dia telah beriktikad, pegang dalam hati dia yang ada lagi perbuatan makhluk lain yang boleh berlepas diri daripada Allah. Boleh faham tadi? Boleh faham? Contoh, kita bagi dia, katalah zina, waliyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu. Contohnya berlaku zina. Puak Mu'tazilah ni dia kata tak boleh kita nak kata berlakunya zina ni adalah, maksudnya keizinan Allah yang izinkan berlaku. Tak boleh, sebab kita dah jahat adat dengan Allah. Salah situ kan? Salah apa? Iktikad macam tu, jatuh akidah tuan ni, jatuh akidah, gelincir dia, boleh jadi kufur tu. Sebab apa? Sebab seolahnya orang yang berzina tadi, dia ada kekuatan kudrah sendiri untuk dia buat tanpa berhajat kepada Allah. Boleh faham tuan ni? Boleh faham kan? Boleh faham ke ni akidah ni? Boleh faham tuan Haji? Jadi boleh, maksudnya ada makhluk yang dia boleh buat perbuatan sendiri yang berlepas dengan Allah. Itu salah. Salah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa saja yang berlaku semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila macam tu keluar pula satu kumpulan yang lain, dipanggil Jabriyah, dia panggil kumpulan yang lain yang salah juga. Dia kata kita tak boleh nak bagi tahu sama ada baik atau buruk daripada kita, kena iktikad yang semua daripada Allah pula. Yang tu pun salah juga. Yang tu pun salah juga. Sebab apa salah? Sebab dia telah menafikan ikhtiar usaha makhluk tadi. Dia telah menafikan ikhtiar usaha makhluk yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala ambil salah terhadap manusia bila dia dihukum esok di akhirat kelak. Boleh faham tuan ya? Sekali lagi, boleh, takut keliru kan? Ni nak pegang sungguh akidah ni kan? Bila Nabi SAW kata kamu kena beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, kena letak tu dalam hati, baik dan buruk semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tak ada satu makhluk pun yang terlepas daripada kudrah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu buat tu Allah juga yang buat, yang ciptakan. Tu letak tunggu. Kalau kata yang jahat tu bukan daripada Allah, salah akidah jatuh. Sebab apa? Sebab akan ada, seolahnya ada satu kuasa lain yang boleh buat sendiri perbuatan tanpa berhajat kepada Allah. Jadi syirik pada perbuatan Allah, syirik pada keesaan perbuatan Allah. Wahdaniyah kita belajar kan, esa pada perbuatan semua daripada Allah. Kalau ada manusia dia boleh buat sendiri perbuatan lain, tak kira baik ke buruk, ataupun buruk yang dinafikan oleh golongan tadi, maka jadi syirik. Boleh faham situ tadi? Boleh faham kan? Ataupun golongan lain dia kata tak boleh kita nak menisbahkan semua perkara daripada kita. Kita kena serahkan semua ketentuan daripada Allah dan menafikan ikhtiar usaha manusia. Salah juga macam tu. Faham tak? Salah juga. Sebab apa? Sebab ikhtiar usaha manusia lah nanti akan diambil salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihukum di akhirat esok. Kalau buat dosa, ya kamu yang pilih, sebab dia beri ikhtiar usaha.
Boleh faham tak ya? Kamu yang pilih, diberi ikhtiar usaha, esok dihukum atas dasar tu. Walaupun dalam i'tikad kita tahu baik yang buruk daripada Allah Subhanahu. Boleh faham situ? Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah kita Asy'ari, i'tikad pegangan dalam hati ya betul semua baik dan buruk daripada Allah, tapi Allah beri ikhtiar dan usaha pilihan manusia untuk memilih buat baik ataupun buruk. Boleh dipanggil ikhtiar dan usaha. Kalau buat baik, Allah beri pahala. Kalau dia pilih untuk berbuat maksiat, dosa, maka dihukum di situ. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dia duduk tengah-tengah. Sederhana dia, wasatiyah, di antara golongan yang melampau tadi ataupun golongan yang takut tadi. Boleh faham situ tuan? Ni bab kudrah Allah ni. Nanti bab kudrah akan dibincang. Sekurang ni kita faham dulu, supaya kita nampak qada dan qadar Allah ni. Boleh ya tuan? Baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam percakapan para ulama sebut tak boleh kita nak selain daripada majlis ilmu, perkongsian ilmu, masa kita duduk saja-saja duduk sembang, tak boleh kita nak sebut sesuatu yang buruk, perbuatan yang buruk ataupun makhluk yang buruk, terus kita sandar kepada Allah. Itu memang jahat ajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, katalah duduk kat kedai kopi ke kan, sembang-sembang, kita kata zina ni memang Allah ciptakan, tak boleh macam tu. Itu memang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata babi ni Allah cipta. Memang betul, statement tu memang betul, tapi dari segi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh cakap macam tu. Bahkan setengah ulama yang berpandangan strict sikit, dia kata haram cakap macam tu. Kalau nak sebut, kena sebut secara umum. Maksudnya semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah babi. Gitu. Boleh tuan haji kan? Ataupun semua perkara perbuatan ni daripada Allah, termasuklah zina. Itu baru kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi akidah, i'tikad, pegangan, memang kita pegang macam tu pun. Memang kita pegang baik buruk daripada Allah, dan apa saja makhluk atas muka dunia ni pun dari Allah yang ciptakan. Boleh kan situ? Ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh? Jahat artinya masuk lagi. Tuan kita ni bagi masuk lagi, nak suruh kita faham ni, bahawasanya beriman kepada qada dan qadar Allah tadi, sekalian perkara sama ada elok seperti taat. Semua perkara nak masukkan dalam hati kita ni, biar kita terasa dan terperasan kan. Elok seperti ketaatan atau keji seperti maksiat. Apa saja ketaatan, apa pun maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan lagi ya? Hasil ia semua tu terjadi macam mana? Ni nak tengok proses dia, macam mana berlaku qada dan qadar Allah ni. Hasil dia dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Af'alullah. Maksudnya yang ni bila sebut perbuatan Allah, dia akan masuk dalam satu sifat wahdaniyah, esa. Pergi situ dulu, masuk. Bila kita belajar esa wahdaniyah, kita kena letak 3. Satu, esa pada zat. Yang kedua, esa pada sifat. Yang ketiga, esa pada perbuatan. 3 ni kena ada dalam wahdaniyah, esa. Awal-awal mukaddimah dulu kan tuan kita ada sebut Nabi SAW ni sebagai penterjemah ketuhanan dan penunjuk kepada keesaan Allah. Bukan esa pada zat saja. Sebab apa tuan kitab ni dia sebut awal? Sebab yang itulah yang akan selalu berlaku dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Kalau beriman kepada Allah, yang tu kena melalui pengajian, belajar sifat 20. Beriman kepada para malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Bila qada dan qadar, dia akan berlaku dalam setiap detik dan masa. Boleh tu Haji kan? Boleh. Jadi esa pada perbuatan, esa pada zat, maksud dia satu, zat satu je, Allah saja. Allah saja yang kita letak dalam hati kita untuk kita beriktikad, kita pegang kemah kejap sungguh. Akidah kan. Lepas tu nak kemah sungguh, tu kena belajar sifat 20 lah. Sifat dia macam mana kan. Esa pada sifat, maksudnya setiap sifat Allah ada satu. Lain makna dia tu Haji. Lain. Kalau esa pada zat, satu Allah, zat yang esa. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, yang Allah tu esa satu. Kalau esa pada sifat, setiap sifat tu satu. Kudrah ada satu, iradat ada satu, maksud dia. Ni faham? Kena pegang sungguh tu Haji. Kudrah ada satu, ilmu Allah ada satu, iradat Allah ada satu. Satu-satu. Esa pada perbuatan, maksudnya semua perkara dari Allah. Tu maksud. Maksud yang berbeza. Kan? Lafaz yang sama esa, tapi pengiktibaran kefahaman dia lain-lain. Boleh faham kan? Boleh ingat tu Haji? Boleh ingat. Kalau orang tanya esa pada zat, Allah satu je. La ilaha illallah. Kalau orang tanya macam mana esa pada sifat, maksudnya sifat Allah tu satu. Satu lagi nak faham, bila para ulama susun wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, kan satu tu bukan bermaksud, tak boleh kita nak, bukan bermaksud selepas wujud baru ada qidam, selepas qidam baru ada baqa, lepas baqa baru ada mukhalafatuhu lil hawadith kan. Bukan gitu maksud. Lepas wujud baru adalah sedia kala Allah. Selepas sedia kala barulah kekal Allah. Selepas kekal barulah Allah tu tidak sama dengan makhluk. Bukan gitu. Susunan tu hanya susunan tartib zikri untuk sebut dari segi susunan disiplin ilmu saja. Tapi keadaan hakikat sebenar, pertama tak ada orang boleh tahu macam mana kan. Bukan satu-satu ada gitu. Tu kalau macam tu dia dah sambung macam makhluk. Sebab apa? Sebab ada masa. Kan? Kalau lepas wujud baru ada qidam, baru ada baqa, baru tu dah jadi ada masa. Lepas ni bila sebut lepas dia dah ada masa. Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maha suci Allah, sangat bersih daripada sama dengan makhluk langsung. Bukan. Cuma ulama susun tu sebagai satu disiplin ilmu tauhid untuk kita faham saja. Boleh tanya? Hakikat sebenar Allah yang tahulah. Hakikat sebenar sifat. Tak boleh nak kita faham lepas ni ada sifat ilmu, lepas sifat ilmu ada iradat. Contoh dalam bab kudrah ni kan. Bila wahdaniyah, maksud dia semua perkara yang berlaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada baik dan buruk. Yang tu dalam tauhid kita mengesakan Allah dari segi perbuatan. Dan kalau dalam kitab tasawuf Imam Ibn Nafis rahimahullah, dia kata tauhid tu yang paling rendah sekali tu Haji, masya-Allah tabarakallah kan. Perjalanan seorang hamba untuk dia keimanan dan ketakwaan dia nak sampai kepada yang dia yakin sungguh, ataupun keperasanan dalam hati dia, ataupun keterasaan dalam hati dia, ataupun kebersamaan dalam hati dia, ataupun kebergantungan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke zat, jauh tu aja. Jauh. Step pertama bawah ni dia kena perasan dulu. Dia kena perasan dan terasa qada dan qadar ataupun semua perbuatan ni daripada Allah. Dia panggil tauhidul af'al. Bawah ni. Dan kita masya-Allah tabarakallah tak tahulah kan sampai ke tak ke situ, tapi kita tetap
berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah buka hati kita dengan kita belajar ilmu tauhid akidah sikit demi sikit, sikit demi sikit. Boleh? Letak situ dulu kan. Letak situ wahdaniyah, esa pada perbuatan semua baik buruk daripada Allah, dan dia sangat berkait rapat dengan qada dan qadar. Kita faham wahdaniyah, esa Allah pada perbuatan yang kita i'tikad pegang kemah semua daripada Allah. Maksudnya situ kita dah faham sikit berkenaan qada dan qadar. Yang kita memang dah ada keimanan kita kepada qada dan qadar, memang dah ada, cuma kita nak lebih memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan ya? Boleh kata. Lepas tu naik sikit lagi. Tengok proses dia kan. Naik sikit lagi, dia ambil daripada awal tadi, dari segi hukum ketuhanan. Ni dia akan kembali sampailah hukum ketuhanan yang awal-awal dulu. Sebab tu kitab ni berkait, saling kait rapat. Kalau ingat, alhamdulillah. Kan ingat ke lagi tuan Haji? Daripada awal dulu, berapa tahun lepas, sebelum Covid dulu kan, mukadimah dia. Bila tuan kitab sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai penterjemah ketuhanan, kita dah bincang dalam ketuhanan itu. Kita remind sikit untuk kita faham, kita ulang kaji balik untuk kita faham sifat wahdaniyah. Khususnya kita nak faham qada dan qadar Allah, dan kita nak tengok kita duduk kat mana, dan kita boleh berusaha lah supaya boleh naik ke peringkat yang tinggi, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada hukum ketuhanan, kita kata kalau nak i'tikad ketuhanan ada dua sifat utama kan. Daripada dua sifat utama tu lah akan keluar sifat 20. Pertama istighna, yang kedua iftikar. Ulang lagi kan. Istighna maksud apa? Maksudnya Allah berlepas sungguh dengan makhluk dia. Semua makhluk Allah berlepas, tak berhajat langsung kepada makhluk. Tu kena tanam dalam hati untuk diyakini sebagai satu zat Allah. Boleh tuan Haji? Yang kedua iftikar, semua makhluk berhajat kepada dia. Semua makhluk berhajat, bukan manusia saja. Bukan setakat manusia tuan Haji. Kalau manusia memang kita nampak berhajatnya kepada Allah. Tambah-tambah kalau ada hajat, memang buat solat hajat, nampak sangat kan manusia sangat berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Makhluk lain juga berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berhajat, dan Allah berlepas diri dengan semua makhluk. Iftikar dengan istighna, pegang sungguh. Daripada istighna tadi, daripada satu ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala ni berlepas daripada makhluk, yang tu akan keluar 11 sifat. 11. Yang sifat yang semua makhluk ni sangat berhajat kepada Allah, keluar 9. 9 campur 11, 20. Nanti akan bincang kemudian. Boleh. Lepas kita sebut macam mana nak faham lagi, ulama kata kalau semua buat kebaikan, tak ada orang jahat pun, tak tergugat sikit pun kedudukan Allah. Dengan amalan hamba tadi, Allah tak ada ambil manfaat langsung. Boleh? Tu maksud istighna kan. Tak ada ambil manfaat langsung. Hamba katalah semua yang buat ketaatan, tak ada orang buat jahat, semua buat baik semua, buat amalan soleh, sikit pun tak menaikkan keagungan, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh itu. Buh dalam hati sungguh. Ataupun kalau waliyadzubillah semua buat kejahatan, semua buat dosa, sikit pun tidak menjejaskan, menurunkan keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu. Itu maksud istighna dan iftikar. Boleh tuan ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam makhluk, contoh ini nak masuk wahdaniyah ni. Contoh makhluk lain selain daripada manusia. Api. Api bila nak membakar pun, siapa yang membakar? Api lah kan. Kalau sebut api, siapa yang bakar api? Api.
Tu hanya dari segi hukum adat saja, sebab saja. Hakikat sebenar Allah Subhanahu Allah tuan. Ataupun kaum-kaum ibu sana kan, kaum ibu tu dia selalu duk masak kan, selalu duk masak ikan dalam kuali, ikan goreng. Lepas tu pasang api, tengok ikan masak. Siapa yang memasakkan ikan? Kaum ibu. Siapa yang memasakkan ikan? Dari segi sebab hukum adat api, tapi hakikat sebenar Allah. Tu letak situ akidah tu aja kan. Dalaman pegangan dalam hati ke, kita kena letak Allah. Pisau, duk potong sayur, siapa yang memotong? Ni akidah tu aja. Duduk dapur pun ada akidah ni. Duduk kat mana-mana. Sebab tu akidah nak kena belajar sungguh. Siapa yang memotong? Pisau. Pisau tu sebagai sebab dan hukum adat saja, adat kebiasaan pisau yang memotong. Tapi hakikat sebenar Allah kena letak dalam hati gitu. Sebut bagi tebal tu, Allah letak dalam hati tu. Ni kaum-kaum ibu apa kan, selama ni duk masak tu letak gitu ke? Terkadang kita tak perasan, ni kita nak korban ni, nak sembelih kan, kena tak gitu. Boleh terima kan itu aja, boleh terima. Tak pernah dengar ni kan sebelum ni. Kalau tak pernah belajar pengajian akidah ni, atau betul ke ustaz ni tak pernah dengar. Tapi hakikat gitulah tu aja, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagi orang yang hatinya dia faham sungguh makrifatullah, kenal apa saja yang dia buat tadi kan, qada dan qada, apa saja dia memotong ke, dia memasak kan, pertama sekali dia akan terletak nampak Allah dulu. Yang dia duk guna ni sebagai alat sebab musabab saja. Itu akidah. Tapi nak bercakap, kita cakap dengan bahasa adat kebiasaan, dengan biasa adat, dengan bahasa sebab musabab. Boleh tuan ya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran yang kita selalu dengar kisah Nabi Ibrahim AS. Tengok kisah ni kisah keimanan. Ketika mana Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim AS dalam api. Raja Namrud ni dia letak kayu api ni macam bukit kan, bukan pergi lempar macam tu lah. Sampai nyalakan api, tak boleh nak masuk dekat, terpaksa dilontar dengan menjanik kan. Dalam bahasa Arab dipanggil menjanik tu, biasa tengok kan, lontar masuk dalam api. Dalam riwayat bila mana nak dilontar Nabi Ibrahim alaihissalam ala nabiyina salatu wassalam ke dalam api, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun. Sayyidina Jibril alaihissalam dia tanya, wahai Nabi Allah, alaka hajah, dia kata, kamu ada hajat apa-apa ke, nak minta dengan Allah ni? Ni dalam keadaan getir dan kritikal, ketika nak masuk dalam api ni kat depan ni. Soalnya dah tak ada dah, masuk dalam tu mati lah kan, kematian. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Tunjuk keimanan, masya-Allah, keimanan para anbiya ni, para nabi. Dia kata, amma ilaika fala hajatani. Dia kata, kalau kepada kamu aku tak ada apa-apa hajat. Kan, masya-Allah. Padahal boleh je dia kata, wahai Jibril, tolong padamkan api, boleh. Ya, Sayyidina Jibril alaihissalam, kaum Nabi Lut tu dia congkeh dengan satu sayap je, angkat balik je macam tu, setakat api macam tu kan, padamkan api ataupun hancurkan Namrud, boleh je minta. Tapi Nabi Ibrahim nak tunjuk kepada kita, Allah nak tunjuk dalam Quran akidah yang dibawa untuk umat diikuti. Wa amma ilaika fala hajatani. Dia kata, kalau kepada kamu saya tak ada apa-apa hajat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Jibril juga makhluk Allah. Kita bukan nak memperlekehkan, merendahkan Sayyidina Jibril alaihissalam, tak, jauh sekali. Cuma nak tunjuk bahasa keimanan para anbiya, kebergantungan hati dia dengan Allah saja. Tu keimanan dia. Tu para nabi, para rasul. Tak, kalau kepada kamu
saya tak ada hajat. Sayyidina Jibril alaihissalam tanya lagi, wahai Nabi Allah, bukan kepada aku tapi kepada Allah, kamu boleh sampaikan kepada aku, dan aku minta dengan Allah perantaraan, seolah dia jadi perantaraan kan. Nabi Ibrahim jawab macam mana? Alaihissalam wa ala nabiyyina salatu wassalam, dia kata, wa amma ilallah, adapun kepada Allah, wallahu a'lamu bi ahwali, Allah dah tahu keadaanku, Allah dah tahu keadaan aku, dan aku berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilempar dalam api, kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk. Bukan sejuk saja, kalau sejuk pun mudarat juga kan, kalau sejuk pun mudarat. Bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan. Lepas tu masuk dalam api, adakah api tu boleh membakar? Situ poin dia. Adakah api tadi boleh membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Tak, tuan ji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang tak, sekali-sekali. Sebab apa? Sebab yang memberi taksir ataupun yang dalam akidah yang memberi kesan dalam pembakaran api tadi ialah Allah. Tu akidah sungguh. Ambil istifadah, pengiktibaran daripada kisah tadi. Kaum ibu apa semua kan, dalam apa saja yang kita buat, makhluk ni hanya sebagai sebab musabab saja, ataupun sebagai satu adat, hukum adat, kebiasaan saja. Sebab tu nak kena faham sungguh hukum adat dengan hukum akal. Nanti tuan kita akan sebutlah lepas ni, supaya kita boleh beza nampak dan iman kita akan tenang. Amin ya rabbal alamin kan. Boleh. Sama juga pisau dalam kisah siapa? Nabi Ismail alaihissalam kan. Wa tallahu lil jabin, ketika mana Nabi Ibrahim juga alaihissalam nak sembelih anak dia, setengah riwayat kata dah letak dah, tarik tak jadi juga sebelum ditukarkan kepada kiblat. Nak tunjuk kat situ. Nabi Musa alaihissalam disebut dalam Quran, ketika mana Fir'aun kejar dia sampai kat laut tu, Laut Merah kan, kaum-kaum dia ni, Bani Israel, dia kata inna lamudrakun, habislah kita. Fir'aun dengan ribuan, setengah kata sampai sejuta tentera duduk tengah kejar kita belakang ni. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Kalla, dia kata tak kan, dah depan laut, dah belakang Fir'aun, tak boleh nak gimana dah. Inna lamudrakun, kata kaum dia. Nabi Musa alaihissalam memberi satu jawapan keimanan kepada Allah. Dia kata kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa alaihissalam. Tinggi sungguh tuan haji kan, tinggi sungguh keimanan para anbiya, para rasul. Dan yang para nabi, para rasul tunjuk jatuh iman kepada para sahabat ridwanullah ta'ala, jatuh iman kepada para tabi'in, tabi'in, kepada orang soleh, kepada awliya, kepada ulama, sampailah kepada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, memberi keimanan dan ketakwaan sebagaimana orang-orang dulu. Dan amin ya rabbal alamin kan. Tu. Balik tadi, kita dah isyak ke? Dah isyak dah ni. Dah isyak kan? Ya, dibunyi sini kan. Jadi bila kita dah faham sungguh gitu, bila kita dah faham, nak bagi tahunya yang makhluk lain pun bukan setakat manusia, api ke pisau ke apa yang lain, bila nak memberi kesan kepada perbuatan, hakikat sebenar Allah. Maksudnya makhluk lain pun dia juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu iftikar. Bukan setakat manusia, memang nampak lembah. Dan kalau orang faham sungguh tu, dia akan keluar dalam hati dia satu sifat apa? Sifat kehambaan tadi. Bila dia faham hukum ataupun sifat ketuhanan, dia faham sungguh Allah Subhanahu wa taala ni macam ni sifat dia, keluar sifat kehambaan. Apa lagi manusia? Kelemahan, kefakiran. Boleh tuan-tuan, bila dia faham sungguh gitu. Jadi itulah prosesnya. Dan dia faham gitu, dia akan fahamlah semua yang berlaku ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala.
dengan sifat Allah yang maha kuasanya berlaku daripada Allah Subhanahu. Boleh daripada sifat ketuhanan tadi sampai ke kita mentauhidkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita letak dalam hati kita semua baik dan buruk apa saja yang tadi daripada Allah, maka jadi iman dia pun jadi rasih, jadi tenang, dia faham. Situ boleh tuan kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tu yang pertama. Dah azan. Tak apalah. Ada sikit lagi dia akan, bila nak pergi sikit lagi untuk berlakunya qada dan qadar ni, dia akan pergi kepada sifat ilmu Allah macam mana. Dia faham sungguh ilmu Allah macam mana. Lepas tu pergi sikit lagi kepada sifat iradah Allah, kehendak Allah, dan pergi sikit lagi kepada sifat kudrah Allah, yang tu insya-Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Tu proses dia wajib. Nak berlakunya qada dan qadar Allah, kalau dia boleh faham macam tu, masya-Allah. Dia faham daripada sifat ketuhanan, mentauhidkan perbuatan, daripada sifat ilmu Allah, ke iradah Allah, ke kudrah Allah, berlakulah apa yang berlaku sekarang ni. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah beri makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tersalah, terkurang, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.